Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Siti Syaliza dan rakan saya Nur Syafira akan membentangkan tentang hasil dapatan kajian yang bertajuk Kesedaran Politik dalam Kalangan Remaja. Pertama sekali, saya akan membincangkan objektif kajian ini. Pilihan raya merupakan elemen penting dalam menentukan tahap demokrasi sesebuah negara. Ia memberikan hak memilih kepada rakyat untuk menentukan parti atau pemimpin yang akan memikul tanggungjawab menguruskan negara. Oleh yang demikian, objektif utama kajian ini adalah untuk mengetahui sejauh manakah tahap kesedaran politik dalam generasi muda di Malaysia berhubung dengan penurunan had umur mengundi. Selain itu, kajian ini juga berminat untuk mengkaji sama ada golongan remaja bersetuju untuk melibatkan diri mereka dalam sistem politik. Seterusnya, objektif kajian ini juga adalah untuk mengkaji sama ada golongan remaja pada masa kini mendapat pendedahan politik yang sewajarnya. Sebelum membahas tentang dapatan kajian, saya ingin menerangkan tentang metodologi kajian ini. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan kaedah kualitatif dan proses pengutipan data melalui borang soal selidik secara atas talian menggunakan platform Google Form. Setelah responden mencecah seramai 30 orang, penganalisisan data dijalankan. Setiap responden akan menjawab beberapa soalan tentang isu politik dan menunjukkan tahap persetujuan mereka melalui 5 pilihan jawapan. Sekarang, saya akan membincangkan tentang konsep literatur tentang kajian ini. Kajian mengenai penglibatan belia dalam politik telah banyak dikaji oleh sarjana-sarjana barat di negara-negara maju. Hal ini kerana mereka lebih mempunyai kesedaran tinggi tentang politik jika dibandingkan dengan Malaysia. Menurut kajian oleh Fahmi pada 2006, kebimbangan semakin meningkat apabila dari sikap tidak peduli yang ditonjolkan oleh remaja di Britain terhadap politik. Mereka menganggap politik adalah asing bagi mereka. Fahmi juga mengkaji kelakuan remaja semasa pilihan raya 2001 dan mendapati majoriti daripada remaja menganggap aktiviti seperti keluar mengundi adalah membuang masa mereka serta tidak mendatangkan faedah. Oleh itu, mereka tidak turun mengundi kerana prinsip dan ideologi yang dipegang oleh parti politik tertentu tidak bertepatan dengan kehendak mereka. Perkara ini amat merungsingkan kerajaan Britain kerana peratusan pengundian daripada belia adalah amat rendah setiap kali pilihan raya dilangsungkan. Namun, peratusan pengundian daripada golongan belia telah meningkat semasa referendum kemerdekaan Scotland. Sebanyak 68% golongan belia yang berusia antara 16 hingga 24 tahun telah membuang undi waktu itu. Kesedaran dalam kalangan belia mengenai politik mula ketara kerana parti-parti politik di Britain bijak mengambil hati mereka. Sebagai contoh, James Corbyn, iaitu pemimpin bagi Parti Buruh, telah berjaya mendapatkan undi majoriti daripada golongan belia semasa pilihan raya umum 2017 di Britain kerana manifesto yang dipersembahkan khas untuk golongan belia seperti pengurangan yuran pengajian di universiti, pertambahan peluang pekerjaan dan pertambahan bantuan kewangan pelajar. Keadaan ini menunjukkan bahawa golongan belia akan tertarik kepada politik sekiranya manifesto yang dibawa oleh pemimpin tersebut memenuhi suara hati mereka dan kriteria yang ada pada pemimpin. Sekiranya manifesto yang disampaikan oleh parti yang bertanding mampu menarik minat perhatian golongan sasaran, sudah tentu parti politik itu mampu memperoleh kemenangan yang besar. Dan sekiranya calon yang bertanding berketerampilan yang baik, sudah tentu masyarakat akan yakin terhadap kepimpinannya. Kajian lepas juga mengkaji tentang penglibatan golongan belia di Australia dalam politik. Menurut Manning dan Truzy 1972, penglibatan golongan belia di Australia adalah lebih memberangsangkan dibandingkan dengan penglibatan golongan belia di Britain. Golongan belia di Australia mempunyai kesedaran politik yang tinggi kerana kerajaan Australia akan mengenakan hukuman mandatory kepada sesiapa sahaja yang tidak membuang undi. Belia bahkan menyertai demonstrasi tidak kira ia mengenai ekonomi atau kebajikan. Mereka hanya ingin suara mereka didengari. Jika dibandingkan kesedaran politik di Malaysia dengan negara jiran rantau Asia Tenggara, Malaysia agak ketinggalan sedikit. Menurut Marsha Layanti 2013, kajian yang dilakukan di Malaysia bermula pada tahun 2008. Namun ketika itu,
golongan belia sudah mulai melibatkan diri dalam PRU ke-14. Menurut Ong 2013, golongan muda lebih tertarik untuk mengundi Pakatan Harapan PH berbanding dengan Barisan Nasional BN kerana manifesto Barisan Nasional ketika itu tidak relevan dan tidak menepati kehendak suara hati mereka. Sekarang saya akan membentangkan tentang dapatan kajian. Terdapat 49 orang responden yang telah menjawab soalan melalui Google Form. Kami mendapati majoriti yang menjawab soalan adalah golongan remaja. Ini secara tidak langsung telah mencapai objektif utama kajian ini, iaitu pandangan mereka terhadap sistem politik. Responden juga merupakan pelajar sekolah menengah, pra-universiti, matrikulasi dan universiti. Melalui dapatan ini, kami mendapati bahawa media sosial merupakan satu medium yang memainkan peranan penting untuk menarik minat remaja di negara kita untuk mengambil tahu isu politik semasa pada masa kini. Seperti yang kita sedia maklum, remaja pada masa kini banyak menghabiskan masa mereka di media sosial. Oleh yang demikian, dengan iklan-iklan atau video yang berunsurkan politik yang disiarkan di media sosial secara tidak langsung dapat menarik minat mereka. Seterusnya, kami juga mengkaji adakah mereka setuju jika remaja diberi pendedahan awal tentang isu politik. Terdapat 38 orang responden yang bersetuju, namun selebihnya tidak bersetuju. Melalui dapatan kajian ini, kami menyimpulkan bahawa tidak semua remaja yang berminat dalam isu politik walaupun telah mendapat pendedahan yang mencukupi. Selain itu, majoriti responden bersetuju bahawa remaja pada masa kini amat penting untuk menentukan masa depan negara. Yang demikian, ini dapat disimpulkan remaja merupakan warisan bangsa dan cerminan masa hadapan. Untuk memastikan negara tetap maju, kita mesti memastikan remaja pada masa kini menjadi orang berwibawa dan boleh menjadi pemimpin yang boleh membawa negara ke arah Seterusnya, kami menjalankan kajian mengenai hak pengundian di mana had umur kelayakan untuk mengundi diturunkan ke 18 tahun di Malaysia. Jika dilihat melalui graf kajian, hampir daripada separuh responden iaitu seramai 21 orang daripada 49 orang bersetuju agar remaja yang berumur 18 tahun mendapat hak untuk mengundi. Namun, terdapat 6 orang responden yang tidak bersetuju dengan cadangan tersebut dan sebilangan responden yang lain masih samar-samar terhadap pilihan mereka. Pada pendapat saya, remaja yang berumur 18 tahun wajar diberi hak untuk mengundi kerana adalah penting bagi golongan muda untuk terdedah dengan lebih awal tentang senario politik dalam negara. Golongan belia berhak mengetengahkan pendapat mereka terhadap politik semasa agar dapat dijadikan panduan menentukan keputusan dan dasar negara. Tun Dr. Mahathir turut mengakui bahawa golongan belia merupakan satu amanah yang besar untuk memajukan negara. Kajian turut dijalankan tentang pendapat remaja terhadap integriti pemimpin di Malaysia. Jika ditinjau melalui graf kajian, majoriti daripada responden berpendapat bahawa integriti pemimpin semasa di Malaysia adalah bersifat netral. Hanya 4 orang responden sahaja yang bersetuju bahawa pemimpin semasa menjalankan tugas mereka dengan amanah dan seramai 6 orang responden tidak bersetuju dengan kenyataan ini. Hal ini disebabkan oleh keraguan remaja terhadap sistem politik negara setelah dikejutkan dengan beberapa kes yang berada di luar jangkaan seperti skandal rasuah dalam kalangan pemimpin BN dan kontroversi One Malaysia Development Berhad 1MDB. Dapatan kajian seterusnya adalah mengenai pendapat golongan belia terhadap kriteria yang perlu ada dalam diri seorang pemimpin. Jika kita kaji graf kajian, majoriti daripada responden berpendapat bahawa kriteria yang amat penting yang perlu ada dalam diri seorang pemimpin ialah bertanggungjawab. Hal ini kerana seorang pemimpin yang bertanggungjawab mampu menentukan kesejahteraan negara. Selain itu, majoriti responden juga berpendapat bahawa negara Malaysia memerlukan seorang pemimpin yang berpendidikan tinggi dan mesra rakyat. Seramai 4 orang responden berpendapat bahawa seorang pemimpin perlulah muda dan tampan. Hal ini kerana calon pemimpin yang muda seperti Syed Saddiq lebih memahami aspirasi belia dan mempunyai idea yang baru berbanding calon yang lebih berusia. Kami turut mengkaji tentang keberkesanan media sosial dalam menyampaikan isu negatif tentang politik. Jika dilihat dari graf kajian, 15 hingga 31 orang daripada responden bersetuju bahawa remaja muda terpengaruh dengan persepsi negatif masyarakat terhadap senario politik melalui media sosial. Sebahagian daripada responden hanya bersikap netral terhadap isu ini dan terdapat 1 orang responden yang tidak bersetuju dengan kenyataan ini.
Akhir sekali kami juga mengkaji tentang pendapat golongan belia terhadap kepimpinan pemerintah semasa di Malaysia. Jika ditinjau dari graf kajian, majoriti daripada responden iaitu seramai 24 orang responden hanya memandang netral terhadap politik semasa di Malaysia. Hanya 5 orang responden sahaja yang berpuas hati terhadap kepimpinan semasa, manakala seramai 6 orang responden tidak berpuas hati terhadap politik semasa. Kes seperti skandal rasuah iaitu One Malaysia Development Berhad menyumbang ke arah perspektif masyarakat terhadap kepimpinan semasa. Kita sebagai masyarakat wajar memberi pandangan dan menyuarakan pendapat terhadap kepimpinan semasa agar kebajikan dan kestabilan negara sentiasa diambil kira. Sesuai dengan sistem demokrasi di Malaysia, rakyat berhak memilih pemimpin yang layak untuk mentadbir negara. Hasil kajian menunjukkan bahawa secara umumnya, majoriti daripada responden dalam kajian ini dikategorikan mempunyai tahap penglibatan politik yang sederhana. Bagi menambahkan minat belia untuk melibatkan diri dalam politik adalah dengan memberi pendedahan awal kepada mereka mengenai isu-isu politik. Ibu bapa perlu memainkan peranan penting kerana meluntur bulu biarlah dari rebungnya. Sekiranya belia diberi pendedahan tentang politik sejak kecil lagi, sudah tentu mereka akan terus prihatin terhadap kestabilan politik serta kesejahteraan negara. Pendidikan daripada sekolah juga memainkan peranan untuk membentuk pengetahuan belia agar mereka tidak mudah terpengaruh dengan perspektif negatif masyarakat terhadap politik melalui sumber yang tidak pasti seperti media sosial. Seterusnya, media cetak perlu memainkan peranan dalam menarik minat belia tentang politik dengan menyebarkan risalah yang mampu merangsang perkembangan kognitif belia tanpa memberatkan fikiran mereka. Kerajaan juga boleh menjalankan hukuman mandatory seperti yang dilakukan di Australia bagi sesiapa yang tidak membang undi. Kesannya, golongan belia akan lebih peka terhadap politik di Malaysia. Tuntasnya, penglibatan golongan belia amat penting dalam sistem politik. Penglibatan dan penyertaan golongan belia dalam pilihan raya amat diperlukan bagi memilih parti yang bakal memerintah negara. Oleh sebab itu, golongan belia wajar membuat pertimbangan yang sebaik mungkin agar masa depan rakyat dan negara akan terpelihara.